Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini jadi isu YB Howard yang dikatakan mentafsirkan ayat Al-Quran. Jom kita react isu ini sama-sama hari ini, insyaAllah. Sahabat-sahabat, sejak semalam ramai daripada kalangan viewers kita, tak kira lah dekat YouTube ke dekat tempat-tempat lain ke, mereka selalu duduk komen dekat saya punya wall. Dia orang kata takkan tak react isu Howard Lee tafsir Quran kan. Jadi saya pun sebenarnya tak tahu apa benda yang dia sebut tu. Lalu saya pun pergi cek lah apa yang disebutkan tu. Dan saya cari video Howard Lee yang sebutkan tentang hal berkenaan. Rupa-rupanya video tu bukan video baru 1-2 hari ni. Video tu dah lama lah yang diupload oleh YB Howard Lee. Dia bulan Julai lepas. Dan ini ada dekat dia punya Facebook. Dia sebut ikut Haji Hadi, DAP sambung agenda penjajah, pi pandang kat cermin sat. Lepas tu dia keluarkan dia punya video lah. Kita tengok video tu, nanti kita berikan reaction. Tan Sri Haji Hadi, Presiden PAS, kutuk habis-habisan pasal perlembagaan persekutuan kita. Katanya cara penjajah lah, sistem penjajah lah, DAP ni sambung agenda penjajah lah, itu ini penjajah lah. Yang saya pelik bin ajaib, kalau Haji Hadi ni dia allergic, alah sangat dengan cara penjajah kononnya. Kenapa menyebut sangat ada bertanding dalam sistem penjajah ni? Saya ni dua orang ahli parlimen tau. Dan parlimen ni kiranya lah jantung kepada sistem penjajah kalau ikut logik dia lah. Kenapa nak masuk parlimen juga? Haram kalau ikut logik Haji Hadi ni. Penghinaan terhadap kedaulatan negara Malaysia ni bukan perkara main-main tau. Sistem ikut logik dia, sistem penjajah ni adanya Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong di tempat teratas sebagai ketua negara, ketua Islam bagi Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah-wilayah persekutuan. Sistem inikah yang Haji Hadi ni nak lawan tentang habis-habisan? Kalau dia rasa kedaulatan negara ini tak ikut tekak dia, apa yang Haji Hadi ni rasa lebih baik? Apa acuan negara yang dia nak? Apa acuan negara yang lebih baik daripada perlembagaan Malaysia lah ni yang udahnya disepakati oleh semua kaum, baik orang Melayu, orang asli, orang asal, anak-anak negeri Borneo, Cina, India, Peranakan, Punjabi. Apa yang lebih baik daripada kedaulatan dan kerukunan yang dah ada sejak 1963 ni? Ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang kuat mengaji pernah ceritakan tentang fahaman Khawarij dengan sikap takfirinya yang suka mengkafirkan orang sini sana dan hukum sembrono orang masuk syurga atau neraka. Tuan Guru Haji Hadi dan segelintir segolongan pemimpin PAS, ustaz-ustaz fahamkanlah, yang alim-alim fahamkan, sebenarnya sangat jelas membawa fahaman Khawarij. Ya, yang Khawarij yang keluar daripada ketaatan kepada ulil amri pada zaman Saidina Ali. Jangan ingat saya non-Muslim, saya tak baca. Bila ada orang yang berilmu, bagi tahu, kami baca dan kami kaji dan kami tahu. Kerajaan sekarang ni adalah kerajaan yang sah. Sah dari segi Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong dah berkenan, dipilih oleh rakyat dan diakui oleh perlembagaan persekutuan. Justru memperkotak-katikkan kerajaan sedia ada ni telah meniupkan roh Khawarij subuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Surah An-Nisa ayat 59 saya baca, yang bermaksud, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ayat suci ni hakikatnya semua propaganda nak angkat Islam lah, angkat agama bangsa dan negara atas nama agama, semuanya ikut demo, semata-mata sebenarnya nak meraih undi. Malaysia Madani yang meraihkan prinsip kepelbagaian dan kemajmukan bangsa, keturunan, budaya, udah jelas menjadi ancaman kepada Hadi. Dan Hadi tak boleh terima yang orang lain boleh menghidupkan perpaduan macam Madinah Al-Munawwarah.
dia boleh buat, orang lain buat, jadi haram pula. Masyarakat pada masa kini dah mampu dan boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merosakkan, mana yang tak boleh pakai. Dia nak takut-takutkan Melayu Islam daripada sokong Harapan, sokong DAP, sokong Barisan Nasional, sokong Kerajaan Perpaduan dengan meluarkan amanat yang ikut orang alim tersimpang daripada Islam. Dia perlu permusuhan, perpecahan, perkauman, kebencian untuk mencapai objektif dia. Tahu tak ni semua perangai siapa? Perangai penjajah. 2 kali 5, 5 kali 2 lah. Janganlah buat perangai penjajah, tapi nak absahkan dengan fahaman agama. Okey, itu kenyataan daripada Wabi Howard Lee berkaitan tentang isu ni. Sebenarnya Wabi Howard dia sedang respon kenyataan yang sebelum itu, pada bulan Julai itu juga ada kenyataan daripada Tok Guru Haji Hadi Awang di Facebook beliau yang menyebutkan tentang sistem perlembagaan dan bagaimana PAS masuk dalam sistem perlembagaan, dan disebut kenyataan perlembagaan yang dibawa daripada penjajah dan seumpama dengannya. Dan ia trigger kepada ramai orang pada ketika itu. Wabi Howard Lee juga keluarkan kenyataan pada waktu itu. Tetapi tak tahulah 2-3 hari ni, tak tahu apa isu sekarang ni, dia jadi hangat balik hal berkenaan sehingga ramai daripada kalangan orang PAS, secara khusus sahabat-sahabat saya dalam PAS secara khusus telah keluarkan kenyataan. Antaranya kenyataan yang telah di-forward oleh PU Said. PU Said bawa kenyataan daripada Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS yang disebut, Howard jangan kurang ajar dengan Islam. Yang pertama, Dewan Pemuda PAS Negeri Perak telah meneliti ucapan Howard Lee, Ahli Parlimen Ipoh Timur, menerusi video di akaun TikTok beliau baru-baru ini. Yang kedua, ternyata ucapan beliau amatlah dangkal dan mengandungi unsur provokasi melampau terhadap kesucian agama Islam. Yang ketiga adalah tidak layak untuk beliau apabila tiba-tiba menjadi pentafsir Al-Quran dan memutarbelikkan tafsir ayat 59 surah An-Nisa. Yang keempat, tindakan ini jelas menunjukkan langkah terdesak pemimpin DAP ini apabila cuba bermain isu 3R, sedangkan kerajaan hari ini kononnya melantang menolak isu 3R. 5. Siapa beliau untuk membuat tafsiran Al-Quran dengan sesuka hati? Beliau yang kita kenali bukanlah seorang yang beragama Islam, malah merendah-rendahkan pula seorang ulama dalam agama Islam yang ternyata diakui keilmuan serta kefiqahan beliau dalam Islam. Yang keenam, tindakan Howard Lee ini boleh dikategorikan sebagai satu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Yang ketujuh, beliau menghuraikan hujah melalui sandaran dalil Al-Quran supaya PAS mengikut Adil Amri yang kononnya disamakan sebagai kerajaan hari ini. Padahal, apa kredibiliti dan kelayakan beliau untuk menguraikan tafsiran ayat ini sedangkan beliau sendiri bukan beragama Islam? Yang ke-8, justru kita mahu melihat sejauh mana kerajaan, terutamanya Kementerian KDN dan Kementerian Komunikasi dan Digital bertindak dalam isu ini. Yang ke-9, sebagai sebuah kerajaan yang lantang memperjuangkan reformasi, pelaksanaan undang-undang itu hendaklah adil dan lihat adil. Bukan seperti peribahasa kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak. Yang ke-10, pesanan buat Howard Lee, jangan kurang ajar dengan Islam. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. YB Hafiz Sabri, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Perak. Dan bertarikh 19 September 2023. Sahabat-sahabat, kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS, Dewan Pemuda PAS Negeri Perak ini, saya tengok tak ada masalah. Awak nak keluarkan kenyataan pun boleh, Howard Lee keluar kenyataan pun boleh, tak ada masalah, kedua-dua tak ada masalah. Tetapi apabila dia mengeluarkan isu mentafsirkan Al-Quran, saya risau dia sendiri pun tak faham apakah yang dimaksudkan dengan mentafsirkan Al-Quran. Yang saya tengok, apa yang YB Howard Lee buat ialah dia menukilkan ayat Al-Quran, dan ini tak ada masalah. Menukilkan ayat Al-Quran, no issue. Kita pun orang Islam nukilkan kenyataan dalam Bible, tak ada masalah pun hal tu, no issue dalam bab ni. Cuma akan jadi isu apabila awak nukilkan apa-apa ayat Al-Quran dengan tujuan untuk memberikan konotasi yang berbeza, dengan tujuan untuk memberikan maksud yang jahat dan seumpama dengannya. Tak boleh. Tak boleh kita gunakan ayat Al-Quran untuk tujuan yang jahat. Dalam hal ini pun YB Howard pun dia pun taklah mentafsirkan. Dia pun kata dia dengar daripada ustaz-ustaz sebut tentang hal itu. Bahkan saya tidaklah setuju dengan semua kefahaman YB Howard Lee apabila dia menyebutkan bahawa kefahaman yang dibawa oleh Tok Guru Haji Hadi itu adalah kefahaman yang bersifat khawarij. Saya tak nampak sifat khawarij di dalam kenyataan Tok Guru Haji Hadi juga.
Disebabkan Khawarij ni dia bukan sekadar menentang pemerintah saja, tetapi dia menentang dengan ada kewujudan kuasa. Dia ada senjata dan seumpamanya. Yang kita tahu geng-geng Perikatan Nasional, geng PAS ni mereka menentang kerajaan dengan menggunakan perlembagaan yang sama, menggunakan undang-undang yang sama. Jadi tidak menjadi apa-apa masalah di dalam hal berkenaan, masih lagi dalam kerangka mentaati ulil amri, tak ada masalah. Apabila pihak PAS menyatakan bahawa dia nak tengok apa tindakan daripada kerajaan, saya melihat beberapa artikel ataupun beberapa keratan akhbar yang menyatakan bahawa polis akan merekod keterangan ahli parlimen Ipoh ini, YB Howard Lee, berkaitan tentang isu ni. Di dalam akhbar Metro dinyatakan satu tajuk, buat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran, Bukit Aman Siasat Howard Lee. Yang mana disebut di situ, polis Perak menyerahkan siasatan berhubung ahli parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hao yang dikatakan membuat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran susulan video tular baru-baru ini kepada Bukit Aman. Jadi pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa tidak diam atas isu ini, sebab ada dakwaan bahawa kenyataan dibuat oleh Howard Lee ini berkaitan dengan isu 3R yang kita tak boleh sentuh, dan dikatakan bahawa dia buat 3R dan ada orang buat report polis dan polis tak skip isu ni. Dia ambil tindakan dan mereka akan ambil keterangan daripada kedua-dua belah pihak. Satu pihak yang memberikan dia buat laporan, demikian juga satu lagi pihak yang dilaporkan. Saya bila jadi isu macam ni, sahabat-sahabat, dulu saya ingat waktu zaman Pakatan Rakyat, zaman Pakatan Rakyat, iaitu DAP duduk sekali dengan PAS, duduk sekali dengan PKR. Waktu tu saya ingat Ngeng Kok Ming, salah seorang daripada pemimpin politik DAP, dia pernah baca ayat Al-Quran dan jadi isu waktu tu. Waktu tu yang hinggap pada waktu tu ialah kelompok daripada orang-orang UMNO. Depa hinggap pasal Ngeng Kok Ming baca ayat Al-Quran. Waktu tu lah orang UMNO hinggap. Tapi hari ni orang PAS boleh hinggap. Cuma waktu tu Ustaz Azhar Idrus dia ada keluarkan kenyataan. Mereka sudah hilang sesat ajaran. Saya walaupun seorang Kristen, tapi saya hafal juga surah Al-A'la ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Maksudnya Allah menyuruh kita berlaku dengan adil dan penuh belas kasihan. Betul. Allahu Rabbi. Heboh pasal orang bukan Islam baca Quran. Tak ada cerita lain. Mengfailkan saman, buat report dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pihak pembangkang yang baca Quran. Kalau orang dia baca Quran tak apa. Cerita tentang YB Nga tadi, Nga Koming apa nama? Nga Koming. Silap kita ingat Fung Kiong. Nga Koming. Dia baca ayat, masing-masing pun sibuk kata haram baca Quran, haram tak boleh baca Quran. Yang ambil dua ni fatwa tak sama. Apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama muktabar, mereka ni orang bukan Islam hanya tidak dibenarkan memegang Quran. Sebagaimana orang Islam juga, kalau berhadas tak boleh pegang Quran. Kalau baca dan tidak diniatkan untuk memutarbelikkan fakta Al-Quran, tak salah. Kalau baca diterjemahkan dengan betul, tak salah. Ini marah pula baca Quran. Dahlah kita tidak perkenalkan orang bukan Islam dengan Islam, dengan kitab orang Islam, tidak didakwahkan untuk mendekati apa dia kalam Allah, ayat Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Gilarang dah pula. Inilah yang kita sedih ingat tengok orang-orang UMNO ni. Dia tu sendiri pun tak mahu ajak orang bukan, tak usah kata ajak orang bukan, dia sendiri tak mahu mendalami Al-Quran. Orang lain yang nak baca tu dia tumpang susah. Okey, baik. Itu yang dinyatakan oleh Ustaz Azhar Idrus berkaitan tentang isu ni.
Jadi sahabat-sahabat, kalau nak pergi kata bahawa isu ni sekadar isu baca Al-Quran ataupun isu ini adalah isu mentafsir, saya tak boleh terima juga sebenarnya bila orang kata tafsir Al-Quran, sebab kawan tu tak tafsir pun, dia just quote ayat Quran tu sahaja berdasarkan kepada dia nak menyatakan tentang kewajipan untuk mentaati pemerintah, dan itu tidaklah dia termasuk di dalam isu memburuk-burukkan agama, sebab memang apa yang dia sebut itu memang apa yang agama sebut. Apa yang agama sebut ialah kita kena taat kepada pemerintah, dan ayat Quran itu sebut, dan dia sebagai orang bukan Islam pun quote apa yang disebutkan di dalam Islam ataupun yang difahami dalam Islam dengan betul, maka tak ada masalah dengan hal berkenaan. Pada saya tak ada isu hal tu, walaupun yang quote itu adalah bukan Islam tetapi dia memberikan tentang kefahaman yang betul dalam Islam, tak ada masalah. Saya cuma ada masalah pada isu Khawarij, itu sahaja. Nak kata Tok Guru Haji Hadi membawa pemikiran Khawarij, membawa pemikiran penjajah dan seumpama dengannya, yang tu kita boleh bahaskan. Satu lagi kenyataan daripada Ustaz Furqan Abdullah. Dia berikan kenyataan yang cukup bagus, yang cukup panjang juga. Tak apa, saya baca di sini, moga-moga kita dapat ambil manfaat. Yang pertama dia kata, hukum hakam berkenaan orang kafir yang membaca petikan ayat Al-Quran telah lama dibahaskan oleh ulama. Secara ringkasnya, majoriti ulama melarang orang kafir memegang mushaf Al-Quran. Akan tetapi memegang naskah terjemahan atau memetik ayat Al-Quran untuk dijadikan pengajaran tidaklah dilarang. Sebaliknya, jika petikan ayat Al-Quran dengan tujuan untuk mempersendakan dan memperolok-olokkan, sudah tentu dilarang keras. Apa salahnya orang kafir memetik ayat Al-Quran? Ini menandakan dakwah Islam telah sampai kepada mereka. Justru, ia boleh menjadi ruang untuk kita memperkenalkan Islam dan menerangkan keindahan ajaran agama. Untuk berlaku adil, saya telah melihat dengan penuh video terbabit. Antara yang dilontarkan, pertama, beliau menempelak pendirian pihak yang mendakwa perlembagaan Malaysia sebagai perlembagaan penjajah. Bagi saya, tiada masalah pun dengan hujahan ini. Boleh jadi pihak tersebut sudah tidak berpendirian sedemikian. Yang kedua, beliau mendakwa bahawa Presiden PAS membawa fahaman Khawarij dan takfiri. Bagi saya, ini merupakan tindak balas reaktif disebabkan saban hari banyak tulisan minda Presiden yang menjadikan DAP sebagai punching bag dan kambing hitam dalam kesemua itu. Sebarang provokasi sudah tentu akan menghasilkan tindak balas reaktif. Akan tetapi, saya tidaklah bersetuju sepenuhnya jika hendak menetapkan secara pasti sesuatu kumpulan sebagai Khawarij. Lagipun ia bukanlah istilah syarak menurut pemahaman saya. Yang ketiga, kemudian beliau memetik ayat 59 daripada surah An-Nisa yang menyeru agar mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Kita boleh bersetuju atau tidak bersetuju dengan petikan beliau ini kerana ia bukanlah berkaitan pegangan akidah. Ia hanyalah suatu hujah sokongan beliau yang ingin menegaskan bahawa jangan mempokotak-katikkan kerajaan dan menimbulkan ketidakstabilan politik. Bagi saya, ia bukanlah berbentuk hasutan seperti yang didakwa oleh sebahagian pihak. Beliau hanya membaca terjemahan ayat sahaja. Tidak pula saya lihat beliau cuba mensyarahkan tafsir ayat tersebut. Namun, jika benar ada unsur hasutan, pihak yang tidak bersetuju boleh sahaja melaporkan kepada pihak berautoriti menurut peruntukan perundangan yang sedia ada. Jangan pula diserang, dikutuk dan buli cyber ahli parlimen kafir terbabit. Boleh baca ruang komen beliau. Kerana jelas ia bukan akhlak seorang Muslim. Nasihat saya kedua-dua pihak, tidak kiralah pihak kerajaan atau pembangkang, agar mengelakkan penggunaan ayat suci Al-Quran bagi menyokong hujah politik masing-masing. Kita boleh saja senaraikan petikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di luar konteks yang dilakukan oleh segelintir pihak. Malahan ada yang sesuka hati menunggang ayat-ayat suci menurut selera politik mereka. Hentikanlah sebarang tindakan provokatif yang menyentuh sentimen agama dan perkauman yang melampau. Keharmonian tidak mungkin dapat dicapai jika ada mana-mana pihak yang cuba memainkan naratif dan sentimen sempit menurut lensa politik kepartian masing-masing. Tidak semua benda kita perlu lihat dari lensa politik kepartian. Ada kalanya kita perlu melakukan gencatan politik dan melihat dari lensa-lensa yang lain. Dunia ini lebih luas daripada politik kepartian. Furqan Abdullah. Anda boleh tengok kenyataan ini di Facebook beliau. Sahabat-sahabat, kenyataan-kenyataan seperti ini moga-moga akan dapat mematangkan kita di dalam isu politik, dalam isu keagamaan. Jangan kita membiarkan orang-orang politik menunggang agama. Demikian juga jangan dibiarkan agama ini dirosakkan oleh mana-mana kumpulan, termasuk kumpulan orang-orang politik. Dan jangan pula kita terlalu naif dan bodoh untuk nak membezakan satu perkara itu benar dan salah kerana kita berada duduk di dalam satu politik kepartian semata-mata. Pastikan agama itu dipegang dengan sejujurnya. Apabila ia benar daripada sudut agama, maka ia benar. Apabila ia tidak benar daripada sudut agama, maka ia tidak benar. Jangan hanya agama itu dilihat dengan lensa politik semata-mata. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak sahabat kerana
kerana menonton video hari ini, dan saya cadangkan kepada anda semua untuk membaca sebuah buku yang ditulis oleh Ibn Jauzi rahimahullah yang bertajuk Perangkap Iblis. Dituju khusus kepada orang-orang yang baik-baik, yang melakukan kebaikan tetapi terbelit dengan belitan iblis. Jumpa lagi sahabat-sahabat dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.